Maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu tidak keluar daripada salah satu daripada 5 undang-undang yang tersebut. Yang dinamo akan dia yang tersebut tu dengan hukum-hukum syarak atau hukum-hukum taklifiyah. Jadi kata pengarang rahimahumullah, ni maka jawab baginya berkaitan dengan katanya yang kata bermula undang-undang Allah Ta'ala itu 5 perkara. Asal dia mana undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala 5 perkara tu yang sebut dulu, iaitu wajib, tu undang Allah. Dan yang kedua sunat, dan yang ketiganya haram, dan yang keempatnya makruh, dan yang kelimanya harus. 5 yang tersebut itu adalah undang-undang daripada Allah yang kita bahas dulu, betul? Jadi bermaknanya kata yang hari ini kita baca tu, maka tiap-tiap daripada apa kerja manusia itu, bermaknanya apa sahaja kerja oleh manusia kerja, tiap-tiap pekerjaan manusia tidak keluar daripada salah satu daripada 5. Apabila sebut kata manusia kerja, tak lari, tak keluar daripada 5 perkara yang tersebut. Apa yang dikatakan 5 perkara yang tersebut tu? Ialah undang-undang. Ada 5 perkara tu. Bukan saja-saja datang 5 perkara tu. Bukan saja-saja sebut di dalam kitab oleh ulama tu. Bukan. Itu adalah kena kepada undang-undang yang tersebut itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu undang. Undang itu dinamakan apa dia? Ada nama dia. Undang-undang yang 5 tadi tu. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Tadi itu adalah undang-undang 5 tadi, tetapi ada nama dia. Apa nama dia? Kata dalam kitab ni ialah hukum-hukum syarak. Tu nama dia. Apa dia hukum? Ialah keputusan. Keputusan. Tu hukum. Keputusan. Atau taklifiyah. Ataupun berkaitan dengan orang yang taklifiyah. Apabila orang tu taklifiyah ni, ibarat katanya dia berkaitan dengan 5 perkara ni. Apa orang taklifiyah ni? Taklif ni ialah kena kepada orang yang apa dia? Islam, berakal dan sampai umur. Apabila dia dah berakal sampai umur, nama dia tu berkaitan dengan hukum taklifiyah ataupun hukum syarak, hukum syar'iyah. 5 tu nama dia hukum taklifiyah pun ya juga, dan hukum taklifiyah pun juga dia tu. Baik hukum syarak, baiklah hukum taklifiyah. Nama dia 5 tadi. Mana 5 tadi tu? Yang sebut sebelum tu ialah kena kepada wajib. Betul? Bermaknanya dalam tempoh kita ibarat kata kita ni berakal, ya dah berakal. Islam, ya dah Islam.
akil balik, ya dah akil balik. Bermaknanya ambil daripada dikatakan akil balik berakal sehingganya mati, tak lari tak bukan daripada masalahnya berkaitan dengan keputusan 5 hukum ni. Baiklah wajib, kemungkinan dia duduk dalam keadaan wajib, kemungkinan dia duduk dalam keadaan sunat, kemungkinan dia duduk dalam keadaan haram, kemungkinan dia duduk dalam keadaan makruh, kemungkinan dia duduk dalam keadaan harus. Nampak rupa dia? Baik. Apabila kita katakanlah wajib, apa dia makna wajib? Apabila kita katanya sunat, apa dia makna sunat? Apabila kita kata haram, apa makna dia tu haram? Apabila kita katanya makruh, apa dia makna makruh? Apabila kita katanya harus, apa dia makna harus? Baik, kita ambil takrif satunya, nak kenal takrif ni panggil peta. Pertunjuk yang boleh kita nak kenal apanya peta wajib tadi, apanya takrif wajib. Kalaulah kita tu tak mengereja, berdosa, tu wajib. Kalau kita kerja, dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi, barang, makna tiap-tiap barang yang dijanji orang yang mengeja tadi tu diberi pahala. Ma yusabu ala fi'lihi, tiap-tiap barang yang dijanji oleh Allah Ta'ala beri pahala kepada orang yang mengeja. Nampak? Tu makna wajib. Kalau dia tinggal, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa bagi orang yang tinggal. Tu makna wajib. Siapa yang tinggal, Allah Ta'ala janji seksa. Siapa yang mengeja, Allah Ta'ala janjinya pahala. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kita hafal matan-matan berkenaan dengan tauhid yang ada lah tu, jumpa dah. Jadi apa dia? Cuba kita cari sama-sama malam ni. Sementara nak habis masa. Apa yang kalau kita tinggal tu berdosa, janji Allah Ta'ala-nya berdosa. Kalau dia buat tu janjinya pahala. Apabila janji pahala, nikmatlah, bersedap-sedaplah dia. Di dunia baik, di akhirat baik. Kalau janji seksa, azab baik dunia, baiklah azab akhirat. Ada azab di dunia terus, ada tunggu azabnya di akhirat nanti. Nampak? Adanya nikmat Allah Ta'ala bagi di dunia terus, ataupun tunggu bagi ke negeri akhirat pun terus. Itu serah kepadanya. Apa kita buat fardu takdir satunya berkaitan dengan kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat seksa. Berdosa. Apa yang dikatakan wajib tadi tu? Kita nak ambil contoh atas apa? Sama-sama kita kongsi. Solat solat. Baik. Apabila kita fardu takdir buat contoh seumpama berkaitan dengan solat, apabila sebut kata solat tu juga, apa dia makna solat? Qaulun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu makna solat. Tiap-tiap perkataan dan tiap-tiap perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Solat, betul. Lepas tu solat mana tu? Solat yang kata mulai dengan perkataan, solat mulai dengan apa dia perbuatan, solat mulai dengan apa dia takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Solat yang mana? Sebab ada solatnya sunat, betul? Ada kalanya solat tu wajib. Itulah kadang-kadang kita ni kehari-harian kita duduk dalam solat hak wajib ke dalam solat hak sunat. Kalaulah kita kata fardu takdir solat hak wajib, solat mana? Nampak? Ialah kena kepada solat fardu tak? 5 waktu. Nampak rupa dia? Kadang-kadang hak tu tak ada wajib, tiba-tiba wajib. Contoh dia kata, kalau ingat Al-Quran 30 juz, nazar nak solat sunat harian. Jadi wajiblah solat sunat harian dia tu. Asal dia sunat, jadi wajib hari. Selama mana dia tak solat, selama tu dosa, jadi fardu bagi dia pula. Nampak dah? Panggil apa dia? Wajib aridi. Tapi wajib hak asli kena kepada solat 5 waktu. Hak katanya
perkataan tadi. Mana perkataan? Takbiratul ihram. Rukun perkataan ada 5, rukun perbuatan ada 6, rukun qalbi ada 2. 13 rukun. Kalau masuk tamakninah 17. Solat tu, lepas tu apabila kita kata solat tu, solat mana? Termasuklah 5 waktu. Mananya? Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Nampak tak tu? Solat tu lah ibarat katanya solat wajib. Bagi siapa tu? Syarat dahulu solat dia kena ada dulu, bukan syarat solat dulu. Kena faham semua tu. Apakah katakan solat dahulu daripada solat? 3 ulama sebut. Mananya? Solatnya ialah kena kepada yang syarat dahulu tadi, kena kepada dia kena Islam dahulu. Yang kedua kena kepada dia tu akil balik. Hatu barulah dikatakan wajib bagi dia. Kalaulah kata solat 5 waktu harian dia tak Islam, tak wajib bagi dia. Nampak rupa dia? Dia dah Islam tetapi dia tak akil balik, tak wajib bagi dia. Harus ya. Sunat ya. Ibaratnya sebab apa dia? Nabi ajar budak dulu umur 7 tahun dah ajar dah sembahyang. 10 tahun dah rotan dah. Kalau tak semayang, itu apabila ajar daripada situ dinamakan sunat dah situ. Tak wajib bagi dia. Kalau dia tak solat, tak berdosa. Ibarat seumpamanya macam tu. Bermaknanya solat tadi tu salah satu berkaitan dengan hukum yang wajib, yang katanya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanjikan diberi pahala bagi orang yang mengerja dan dijanjikan seksa bagi orang yang tinggal. Solat 5 waktu. Nampak dia? Kalaulah solat juga nak dikatakan solat tu ya beberapa martabat solat. Ada martabat yang pertama solat, ada martabat yang kedua solat, ada martabat yang ketiga solat. 3 martabat pula solat tu. Kita harian-harian solat tu termasuk dalam martabat yang mana solat kita? Tetapi kira 1 martabat ke 2 martabat ke, martabat yang ketiga ke, kira sah semua solat tu. Tetapi kelebihan dia tu di antara 1, 2, 3 tu tak sama. Tapi solat tetap sah. Nampak dia? Bermaknanya solat fardu tadi kita buat seumpama bandingan macam tu. Kalaulah kata dia solat dapat pahala. Kalaulah kata dia tinggal dapat berdosa. Nampak rupa dia? Boleh kita buat contoh seumpama solat tu tadi. Baik, kemudian kita katakan lagi. Yang kedua, itu ambil seumpama satu solat. Yang kedua apa masalah tadi? Ialah sunat. Sunat ni apa dia? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa dia sunat ni? Dijanjikan beri pahala bagi orang yang mengerja dan tidak dijanji seksa bagi orang yang tinggal. Itu sunat. Maknanya sunat ni apa dia? Siapa yang mengerja dijanjikan beri pahala, siapa yang meninggal tidak dijanjikan seksa. Itu sunat. Contoh apa dia sunat? Kita ambil sunat. Sunat. Ambil contoh atas apa sunat? Solat sunat rawatib tu lah. Nampak tak? Solat sunat rawatib tu berkaitan dengan sunat lah. Kalaulah kata kita gereja, dapatnya pahala sunat tu. Kalau kita tinggal, tak dapat apa-apa. Tu dia. Boleh tu? Baik. Seumpama macam tu. Kalaulah solat, kalaulah pengajian kita ni sekarang ni termasuk dalam fardu ke sunat? Fardu. Ada kemungkinan dalam ni berkenaan fardu bagi dia. Kau macam mana? Kau ada fardu ain ke fardu kifayah? Kau macam mana? Kalaulah kata kita duk bahas masalah apa ni? Masalah ilmu tauhid. Betul, dalam kitab Misbah ni dia asal usulnya berkaitan dengan ilmu mengenal Allah, makrifah. Tetapi asal-asal usul sebelum nak pergi sifat 20 tu dia ada sebut dulu apa Islam, apa iman, apa ihsan, apa hukum akal, apa hukum adat, apa hukum syarak. Dia bahas tu dulu. Dia tak pergi bahas terus masalah sifat 20. Nak bahas macam mana kalau orang tu gila, tak boleh nak mengaji dia ibaratnya. Maksudnya dia nak kenal Tuhan, kena orang berakal. Dia nak kenal Tuhan, dia kena Islam.
Dia nak kenal Tuhan pada sampai umur. Tak sampai umur tak mengapa lagi walaupun dia tak kenal. Itulah dia ambil asal usul dulu, ambil akal dia dulu ibaratnya. Nampak rupa dia? So umpamanya macam tu. Kalaulah kata kita ni pengajian kita malam ni, kalau orang tak lepas daripada fardu ain lagi, berdosa dia kalau dia tak mari malam ni. Dosa sebab fardu ain wajib di atas diri dia sendiri. Kalau dia tak mari kat sini, pergi mengaji tempat lain tak apa. Tak ada mengaji masalah dia. Dia tak mengaji kat sini, pergi mengaji tempat lain tak ada masalah. Yang penting cari makrifah tu. Cari dia berjumpa. Kalau cari tak berjumpa, tak apa juga. Sebab cari. Nak cari tu, nak usaha tu. Kalau usaha dah tak pandai, usaha dah tak berjumpa tempat mengaji, tempat mengajar, tak apa, tak berdosa bagi dia. Sebab dia ada usaha cari nak mengaji dah, tapi tak berjumpa lagi. Nak cari tu, pergi cari tempat dia lah. Jangan pergi cari kat hutan, tak berjumpa tempat mengaji. Seumpamanya macam tu. Bermaknanya, kalau lah kita nak ilmu, pergi cari tempat pengajian, kitab-kitab, ataupun kuliah-kuliah sebagainya. Betul. Jangan kata nak mengaji, tapi pergi lain daripada ke tempat-tempat mengaji. Itu bukan cari sebenarnya. Lari. Masalah dia. Nampak rupa dia masalah jumpa, tak jumpa, itu takdir Allah. Serah pada Allah. Maksudnya usaha dulu. Kita ahli sunnah wal jamaah ikhtiarin wa kasbin. Pilih dan usaha. Itu iktikad kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tak pilih, tak termasuk dalam kaedah ahli sunnah. Kalau kita tak usaha, tak masuk dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah. Usaha dulu. Pilih nak mengaji ilmu agama, pilih nak mengaji ilmu fardu ain, tapi pilih-pilih ya dah. Usaha cari pergi cari situ tak ada mengajar, cari sini tak ada mengajar, cari sana tak ada mengajar, tak berdosa bagi dia. Sebab dia cari tak jumpa. Sama seperti dengan orang asli zaman dahulu. Orang asli dia jauh daripada tempat pengajian, tak berdosa jika dia tak kenal Tuhan. Sebab dia jauh dari tempat pengajian. Hukum syarak, hukum dimaafkan bagi dia. Kita ni macam mana ni? Guru, cikgu, ustaz mari dah sampai tempat ni. Kita tak sampai. Hak tu kena dituntut oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat tu. Kalau kita dah sampai dah, guru dah ada dah, tetapi tak faham, tak reti, tak berdosa bagi dia. Sebab reti dan faham itu di Allah. Allah panggil wajib lah itu. Nampak tak? Kita nak ilmu fardu ain tu hak wajib bagi kita. Betul. Kita nak cari hak wajib, jalan-jalan wasail yang wajib bagi kita tu kita kena ada. Mananya? Naik kereta. Wajib benda tu. Naik mutu mai kat sini. Wajib benda tu. Jalan kaki. Wajib benda tu. Sebab apa dia? Kita nak mari tempat yang wajib. Jadi wajib panggil wasail. Nampak dia? Kita nak masuk rumah, wajib masuk kat pintu tu. Wajib buka pintu. Macam mana kalau tak masuk kat pintu, tak buka pintu, nak masuk kat mana? Kat lantai. Tak boleh lah. Maknanya wajib melalui kat pihak pintu. Tu kaedah dia. Sama juga kalau nak naik rumah kena ada. Nak naik rumah. Kena ada apa? Tangga. Kalaulah kata tak ada tangga, banyak tiang naik rumah. Naik ke bumbung, buka bumbung, masuklah rumah. Pelik Nampak tak rupa dia tu? Itulah panggil wasail wajib. Sama juga maknanya kita katanya. Kita nak mengaji kitab. Bila kita nak mengaji fardu ain, tapi tak larat. Tak larat sungguh ni. Nak mari ni tapi tak larat. Lepas tu nak buat macam mana bagi larat? Minum air. Minum air tu wajib tu. Asal minum air tu harusnya. Makan nasi asalnya harusnya. Tidur asalnya harusnya. Tetapi kalau tak tidur, tak larat nak mengaji fardu ain berkenaan dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, wajib dia tidur. Itu panggil wasail. Nampak rupa dia? Jalan-jalan dia. Nampak dia? Itulah seumpamanya. Seperti kita nak pergi buat haji sama. Duit tu wajib, belanja-belanja tu. Makna tiket semua tu. Benda tu wasail di antaranya tu. Nampak tak? Kalau kita jenis nak jalan kaki pergi ke sana tak perlu duit, terus jalan kaki tak ada masalah. Jalan kaki tu jadi wajib pula. Walaupun duit tak ada, jalan kaki tu jadi wajib. Nampak tak? Wasail di situ. Boleh rupa dia? Sama juga kita nak buka mengajar kat surau. Mana wasail dia? Kena cari guru tu. Ustaz-ustaz yang memahami berkenaan dengan fardu ain. Hak tu wajib. Jangan nak belajar tauhid cari ahli fiqh mengajar, tak boleh.
Nampak rupa dia? Seumpamanya macam tu keadaan boleh faham di antaranya tu. Benda yang wajib tu bermaknanya kita sekarang termasuk dalam fardu ain ataupun fardu kifayah berkenaan ada pengajian kitab kita pada malam ni. Makna kata setiap bulan minggu yang akhirat. Kemungkinan duduk situ. Jadi kalau kita tak kenal Tuhan lagi, cubalah kita usaha mari sebulan sekali pun tak apa dah. Kalau kita mati dalam keadaan macam tu, niat kita nak mengaji sebulan sekali pun, mati syahid dalam keadaan tuntut ilmu dah. Dia panggil syahid apa tu? Syahid akhirat. Sebab niat dia dah apa? Allah tak sabar dah ni, bila lagi ni nak sampai minggu yang keempat. Habis minggu yang keempat ni, hari ni, jap lagi nanti habis. Allah tak sabar lah. Tak sabar dah nak bila lagi ni nak sampai ni minggu yang keempat ni. Sebab apa dah? Nak ngaji. Itu panggil fardu selepas daripada fardu. Fardu dahulu daripada fardu di antara dua sunat, dan fardu di dalam fardu, dan fardu selepas fardu. Kita kena ada 4 fardu tu. Ulama dah sebut dalam kitab. Apa fardu dahulu daripada fardu, apa fardu di antara dua sunat, apa fardu di dalam fardu, apa fardu kemudian daripada fardu. Apa dia fardu tu makna wajib lah. Kalau fardu selepas daripada fardu, contoh tadi, maknanya kita dah mengaji berkenaan dengan ilmu tauhid, kita niat pula minggu 4 minggu, 3 minggu lagi akan datang nak masuk minggu yang keempat tu, kita niat nak mengaji pula hari tu. Itu panggil fardu selepas daripada fardu. Sebab apa dia? Malam ni berkenaan dengan fardu bagi kita. Sebab apa dia? Kita belajar ilmu fardu ain. Jadi fardu selepas tu niat pula nak mengajinya bulan depan minggu yang keempat. Itu niatnya fardu selepas daripada fardu. Itu kita kena ada. Matilah dalam keadaan bentuk rupa macam tu, tanda dah katanya mati tu syahid dah, fi sabilillah dah. Panggil syahid akhirat dah, insya-Allah. Nampak? Yang penting nawai tu nak mengaji tu ada. Kalaulah kata mengaji hari ni tapi tak ada niat nak mengaji, tak dapat. Nampak rupa dia? Bermaknanya niat tu utamanya. Panggil syahid dunia ada, syahid akhirat ada, syahid dunia akhirat pun ada. Kalau kita mari mengaji malam ni, niatnya apa dia? Nak menunjuk. Itu orang panggil syahid dunia. Mari mengaji setiap bulan, setiap minggu yang akhir, setiap bulan mari mengaji, tapi nak menunjuknya kepada orang, panggil riaknya. Ujuk rasanya dianya lebihnya, dianya panggilnya. Lepas tu malu kat jirannya sebelah kalau tak main mengaji. Orang panggil syahid apa ni? Ataupun mari nak ambil perhatian daripadanya ahli masjid, nak bagi kata orang kata kat kita kata ada datang. Syahid macam ni orang panggil syahid apa dia? Syahid dunia. Dapat dunia ya, dapat bangga di dunia ya. Tetapi akhirat tak ada. Panggil syahid dunia. Kalau syahid akhirat macam mana? Dia tak kira orang macam mana dia mari kerana Allah Ta'ala-nya nak nak mensebar, nak mensyiarkan lambang Islam. Ibarat kata itu panggil syahid apa tu? Syahid akhirat dah. Seperti perang, macam ni perang. Kalau kita nak pergi perang atas dasar nak menegakkan agama Allah, itu syahid akhirat. Dunia dan akhirat. Kalaulah kata dia pergi perang atas dasarnya nak ke harta, rampasan daripada perang tadi, panggil syahid dunia. Dapat harta ya, syahid pahala akhirat tak ada. Nampak rupa dia? Seumpama lagi syahid akhirat mana? Mati lemas, asidin, bakar api, terbakarnya di situ, itu panggil syahid akhirat. Kalau syahid dunia dengan akhirat ni macam mana? Dia pergi perang kerana Allah menegak agama dia, mati dalam keadaan macam tu, itu orang panggil syahid dunia dan akhirat. Itu rupa dia Pas kita ni macam mana ni? Mari di sini rupanya nak solat sebagainya. Itu ibarat syahid dah tu. Tapi kalau syahid akhirat tu wajib kena mandilah. Kalau syahid dunia akhirat itu tak wajib mandi. Nampak rupa dia tu? Tu dia bentuk dalam keadaan macam tu. Kena faham masalah dia tu. Baik, masuk lagi kita berkenaan dengan hukum apa lagi? Yang ketiga dah, haram. Apa dia haram ni? Ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Haram. Maksudnya dijanjikan seksa bagi orang yang mengerja dan dijanjikan pahala bagi orang yang tinggal. Ma
yusabu ala tarki. Siapa tinggal barang tu janjikan pahala. Ma yu'aqabu ala fi'lihi, siapa yang mengeja dijanjikan seksa. Itu makna benda haram. Contoh apa dia? Tinggal belajar fardu ain. Nampak tak? Tinggal belajar fardu ain, dia tak nak belajar fardu ain, dia pergi belajar ilmu lain daripada fardu ain. Ilmu tauhid dia tak faham, ilmu fiqh dia tak faham, ilmu tasawuf dia tak faham, dia tinggal 3 ilmu ni, dosa. Walaupun dia buat amalan besar bukit sekalipun, dosa. Buatlah amalan banyak mana sebesar gunung, seluas lautnya, sebanyak-banyak buih dalam laut sekalipun, tetap dosa. Sebab hak fardu dia tak buat, dia pergi buat hak sunat. Nampak ubah dia tu? Tu panggil ibarat katanya, cari ilmu fardu ain tu biar jumpa, barulah kita pergi kepada fardu kifayah. Sebab fardu kifayah, barulah kita pergi kepada sunat. Tak nak buat hak sunat, hak harus. Yang penting jangan hak haram. Hak haram itu siapa yang mengerja dijanjikan seksa, siapa yang tinggal dijanjikan pahala. Nampak? Ma yu'aqabu ala fi'lihi, barang tiap-tiap barang yang dijanjikan seksa bagi orang yang mengerja. Apa tu? Wa yusabu ala tarkihi, dan dijanjikan pahala bagi orang yang tinggal. Tu dia benda haram, betul? Maknanya seperti minum arak, betul? Mengumpat, betul? Dengki, tu semua tu ada tu. Kalau boleh jauh daripada tu, dapat pahala, sebab benda tu haram. Nampak rupa dia, senang je kita nak dapat pahala. Wallahu a'lam. Rasa cukup.